Assalamualaikum, saya Dr. Putri Afzan Maria, pakar pendidikan awal kanak-kanak. Anak-anak kita ni sebenarnya memang ada macam-macam jenis perangai, tetapi adakah ibu bapa jelas bahawa mereka ini nakal ataupun rebellious? At the same time, ya, ibu bapa, adakah anda tahu sebenarnya mereka ini memerlukan perhatian daripada anda? So, dalam benda boleh bincang, kita akan melihat kembali bagaimana anak sebagai cerminan anda, ibu bapa. Sebenarnya kan anak-anak ini tidak ada istilah nakal. Nakal ini digunakan untuk kita melabel perangai mereka. Tetapi nak dikatakan nakal, nakal ini adalah cerminan kepada tingkah laku ataupun kelakuan mereka yang mungkin tidak puas hati kepada ibu bapa, ataupun itu yang datang namanya rebellious, ya. Bagaimana anak berkomunikasi dengan ibu bapa adalah melalui tingkah laku mereka. Jika mereka tidak ada perkataan untuk menjelaskan, mereka akan tunjukkan dengan behavior ataupun tingkah laku itu sendiri. Sebenarnya serba sedikit, ya, bila kita tidak melihat emosi itu keluar kepada anda, kita tidak attend, ya, kita tidak melayan emosi yang dikeluarkan oleh anak tadi, bagaimana mungkin anak tadi boleh cool down ataupun self-regulate sendiri? Perlukan bantuan anda untuk membantu menenangkan mereka dan memahami apakah emosi yang sedang mereka lalui. Ini yang kita katakan dalam otak belah kanan, di mana ianya penuh dengan emosi, kita kata emotional brain, ya. Dia tidak sama dengan thinking brain belah kiri, ya. Jadi emotional brain ni kena bantuan, memerlukan bantuan anda semua ibu bapa untuk sampai jambatannya sampai ke otak sebelah kiri. So, bila anda membantu, mereka tenang, mereka faham. Dalam pendek kata, name it to tame it. So, kita kena namakan apakah emosi ini untuk membantu anak kita faham apakah emosi yang sedang mereka lalui. Anak-anak bila merasai emosi, mereka merasai secara 100%. Dalam keadaan itu, jika anda bersuara dan mahu bercakap dengan mereka, sudah pasti mereka tidak akan mendengar atau melayan anda. Jadi first tips adalah membenarkan mereka, memberi ruang kepada mereka, melepaskan dulu rasa marah, sedih. Kemudian setelah reda sedikit, dalam lebih kurang 1-2 minit, datang kembali kepada anak untuk bertanya, are you okay? Would you like to talk to me? Adam nak bercakap dengan Umi, contohnya, ya. Kemudian bila kita dapat signal naik lagi suara, tinggalkan sebentar, tetapi bila reda kembali, cuba lagi sekali sehingga bunyi itu semakin reda, kemudian bawa berbincang. Tapi bawa berbincang dengan anak 2 tahun tak sama dengan bawa berbincang anak 5 tahun. Sebenar-benarnya yang mereka perlukan adalah anda di sisi mereka sewaktu mereka sedang melalui proses ini. Duduk di sebelah ataupun mendengar luahan hati mereka sangat membantu anak-anak ini dalam meluahkan emosi mereka. Anda sangat penting. Bagi ibu bapa yang sibuk, 5 minit setiap hari sudah cukup baik. Cuba kita praktis, ya, panggil anak ataupun letakkan anak di depan kita dan tengok anak kita selama 5 minit tanpa melihat tempat lain. Tengok anak saja, 5 minit sahaja. Jika anak dah boleh berkomunikasi, 5 minit inilah anda bersembang dengan anak sambil bertentang mata. Elakkan gadget memainkan peranan penting mereka, ya, duduk kat depan mata kita, anak di depan, itu tidak membantu langsung. Dan elakkan juga memberikan gadget kepada anak kerana pertumbuhan neuron pada 6 tahun pertama adalah sangat-sangat penting. Ianya akan membantutkan proses perkembangan otak. Jadi dalam erti kata lain, 5 minit ini kalau anda boleh bacakan cerita kepada anak, itu membantu, orang kata membantu membaiki perhubungan kita dengan anak, kerana dengan membaca buku cerita, ianya membina perhubungan yang positif. Kita bersembang dengan anak, kita bergurau dengan anak, kita meletakkan elemen literasi kepada anak-anak. Anak-anak mendengar perkataan dan ayat yang cantik-cantik. Itu antara tips kenapa read aloud dahulu, bukan ajar membaca, tetapi ajak mereka membaca, mendengar dahulu apa yang anda bacakan kepada mereka. Okay, parents, jangan sesekali kita salahkan anak. Anak-anak ini lahir ke dunia dengan kain yang putih, kita yang mencorakkan mereka. Elakkan menyalahkan, tetapi lihat kembali diri kita, di manakah yang kita tidak berikan kepada anak-anak tadi. Jika ianya adalah masa dan anda risau, macam tips saya tadi, 5 minit setiap hari, cuba praktis. Pastikan 5 minit ini ada
anda cuba untuk luangkan pada anak-anak kita. So, benda boleh bincangkan, buat apa nak marah? Okey, jaga diri baik-baik.